satu puak daripada golongan orang perempuan, Nabi tengok duk gantung lidah di dalam ngaka, air panas duk tuah dalam mulut. Kemudian Sayyidina Ali tanya, "Ya Rasulullah, gapo orang perempuan hak melekat dawak huduh, gantung lidah dia, cuak air panas masuk dalam mulut dia, apa amalan dia masa duduk dunia?" Ni kena dengar molek orang perempuan. Pak orang jatuh ni dengar molek kena ajar orang perempuan. Oh, Nabi jawabnya, kerana ia orang perempuan ni menyakiti suami. Man ana laulaku. Orang perempuan yang diseksa oleh para malaikat di dalam neraka. Ni orang perempuan ambil muzakirah ni tolong pergi buat halqah pula. Jadi salah satu hak Nabi dak tiak kepada orang perempuan hak Tuhan suruh malaikat dak seksa di dalam neraka itu, dua dia tu orang perempuan lagu mana? Perempuan yang dak tergantung dengan lidahnya. Lidah orang perempuan tu malaikat duk gantung dalam neraka. Lepas duk gantung tu air panas dituai di dalam mulutnya. Mulut orang perempuan. Jadi Nabi sudah tengok dah daripada umat dia golongan orang perempuan di dalam neraka malam Nabi naik timu semaya di malam Mi'raj tu. Salah seorang daripada perempuan, satu puak daripada golongan orang perempuan, Nabi tengok duk gantung lidah di dalam neraka, air panas duk tuah dalam mulut. Kemudian Sayyidina Ali tanya, "Ya Rasulullah, gapo orang perempuan hak melekat dawak huduh, gantung lidah dia, cuah air panas masuk dalam mulut dia, apa amalan dia masa duduk dunia?" Ni kena dengar molek orang perempuan. Pak orang jatuh ni dengar molek kena ajar orang perempuan. Oh, Nabi jawabnya, kerana ia orang perempuan ni menyakiti suami. Pagi-pagi bangun, lidah dia menyakiti tok suami dah. Allah, lambat bangun moga Allah. Kalau harap kamu tak makan gapo lah. Geno nyegi malah gitu lalu ni. Makan aja rajinnya. Nya baca pada tok suami dia pagi. Jadi orang perempuan kali itu tok suami dia sakit hati. Tapi tok suami dia tak kata geno juga. Kata gono demo dok dia sangat orang Tino dok kata gitu ni. Malah nak kira sangat. Dia malah nak bos dia kena ke dia. Dia malah ngoti. Tak itu kan? Jadi orang perempuan dok kata tu kena ngoti tah dia. Kalau lawan pun tak pergi, baik duk dia. Tapi balik orang perempuan tu salah ke tak? Salah. Balik orang perempuan kalau kena tok laki baik tu hak bahasa malah, hak perangai tak molek, dia kena bersabar. Kalau orang perempuan dia bersabar dengan tok laki dia tak molek, orang perempuan ni tu hawi fala, serupa fala Asiyah dan Maryam. Hebatlah. Betul maknanya orang perempuan kalau dia boleh suami hak molek, dia syukur dengan Tuhan, boleh follow. Orang perempuan kalau dia boleh tok suami hak tak molek, boleh follow juga, sabar. Inilah Nabi dak pelik bagi orang beriman. Tak ada nak serupa orang beriman ni. Orang beriman kalau dia boleh nikmat, tok suami dia berjenis, tok suami dia berjuru, alhamdulillah, syukran lillah, boleh follow kepada orang perempuan tu. Dan kalau dia lagi boleh tok suami hak tidak molek jahat perangai,
sabran lillah, boleh pahala bagi orang perempuan tu. Jadi kalau kita orang beriman tak ada jadi masalah dak. Lepas tu orang perempuan kena beringatlah berkecek dia ni. Orang perempuan ni kalau berkecek dapat tok suami dia kena beralu, kena lemah lembut. Kalau tok suami dia suara dia 50%, orang perempuan kena duk 40%. Jangan wi tinggi pada tok suami dia. Tu orang perempuan kena belajar di segi kecek. Dia hadap apa tok suami dia kena kecek beralu dan lemah lembut, muka manis. Tapi manakala dia berkecek dengan orang jantan hak sah nikah dengan dia pergi ke rumah dia, tok suami dia tak ada, orang kita tanya kata tok suami ada ke tak di rumah, maka orang perempuan tu kena kecek derah. Tak ada tok suami dia ni. Baik tu kena belajar lebih banyak baik orang perempuan. Tak itu kan? Orang jantan pergi masuk dalam rumah dia, masuk dia pergi ke rumah dia, tok suami dia tak ada, dok panggil, dia kena tubik kecek dengan dia. Tok suami tak ada hari ni. Orang tu malah dengar suara ni. Nak pergi derah-derah. Tak itu kan? Ya tak serupa. Jadi orang perempuan kena pakai dua suara. Jadi sebab tok dalam raya kulit lah. Tok dalam raya kulit kalau sama abotan nak kacak juga. Mana ni? Tapi kalau raja seramu, lepas tu, pergi ke mana? Gitu. Jadi kena kacak dua baik kalau orang biasa tengok raya kulit jami dulu. Tak gitu ke? Jadi orang perempuan kena belajar dua warna kacak. Kalau dapat tok suami dia, kena kecek beralu, kena kecek hormat, kena suara rendah dengan muka manis dan senyum. Tapi manakala kecek orang yang pergi datang rumah dia, tok suami dia tak ada, kena kecek wikasa. Jangan senyum manis. Supaya nak ukar daripada fitnah dia panggil. Bahkan tak disuruh masukkan tok orang-orang ajnabi ketika tok suami dia tidak ada di rumah, sebab nak jaga daripada kejahatan dia panggil. Jadi orang Tino ni kena belajar banyak sikit orang perempuan. Pakaian dia orang perempuan dia dapat tok suami dia disuruh berjanguk, habis janguk dia, stuk terik dia. Nak janguk setara mana, boleh berjanguk di dapat tok suami dia. Nak bedak lagu mana, nak belecu lagu mana, nak berkelak cening lagu mana, boleh di dapat tok suami dia. Tapi manakala tidak didapat tok suami dia, tak disuruh kan berjanguk. Tu kena belajar sukulah orang perempuan ni. Kan nak jadi orang perempuan yang soleh. Orang perempuan soleh ni banyak sifat juga. Satu, orang perempuan soleh ni manakala tok suami tengok dia serenok hati. Itu alamat kata orang perempuan tu solihat. Yang kedua, orang perempuan tu solihat, manakala tok suami dia suruh, maka dia patuh dan taat. Malaikat hak tok suami dia suruh tu benda hak berlawan dengan Tuhan, hak tu tak wajib taat. Yang ketiga, alamat orang perempuan yang salihat, kena jaga harta benda tok suami. Jangan borah, jangan melapau, jangan berahi berhutang. Tu perangai orang perempuan hak salihat, kena cermat, jimat cermat barang hak tok suami. Yang keempat, orang perempuan hak soleh ni, dia boleh jaga diri dia ketika tok suami tidak ada sekali dengan dia. Yang kelimanya,
orang perempuan ni manakala masuk waktu semaya, dia boleh semaya di awal-awal waktu di dalam rumah dia. Nabi kata, manakala orang perempuan cukup syarat solihat dia, nak masuk syurga pintu mana? Ni ada fadilat orang perempuan ni. Sebab setengah daripada kehebatan orang perempuan ni agama naik ni. Agama boleh bergerak sampai di hari ni. Salah satu daripada orang perempuan yang paling sejarah iaitu Khadijatul Kubra, isteri Nabi. Kerana isteri Nabi ni harta habis kerana agama dan tolong Rasulullah. Tetap Nabi bina agama ditolongkan oleh Khadijah. Di masa itu banyak orang-orang yang lawan Nabi, tidak suka Nabi, tapi Khadijah bersekali dengan Nabi. Mana asbab daripada agama nak derah ni segulungi daripada orang perempuan. Kalau itu kita tengok dari ni orang perempuan ni derah ni. Di segi agama ni derah. Di masjid pun derah orang perempuan. Di tempat mengaji pun derah orang perempuan. Dan kalau kita tengok kemiskinan melalui terosak, melalui radio, melalui apa, banyak orang perempuan rajin tanya menanya. Kalau 10 orang perempuan, baru laki-laki 2 orang aja baru. Jadi derah orang perempuan aja. Kalau itu bakal beringat orang perempuan dengan lidah dia kena beraluh kecek dengan tok suami dia. Jangan sakit hati tok suami dia dengan sebab lidah. Siapa saja orang perempuan sakit hati tok suami dia dengan sebab lidah, dia nanti di akhirat nanti malaikat akan gantung dalam neraka cuah air panah, naudzubillah. Dan satu ketika Nabi dok royak, sahabat-sahabat dok royak Nabi ya Rasulullah, satu orang perempuan amalan dia malam-malam dia banyak amalan, lepas semayanya semaya, lepas zikirnya berzikir. Sedang ke tengah hari satu orang perempuan tu dia puasa dan bermacam-macam dia buat amalan, tapi mulut dia menyakiti tok suami, menyakiti yang jiran-jiran. Nabi jawab kata finnar dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi lidah ni kalau tak kena pakai sebab bagi masuk neraka. Lidah ni juga kalau kena pakai sebab masuk syurga. Kalau itu mana lidah sebab masuk syurga? Lidah berakhir berzikir. Lidah berakhir suruh orang molek. Lidah berakhir lari orang jahat. Dan lidah berakhir baca Quran. Lidah tu sebab bagi tuan masuk syurga. Buat hak tu. Itu orang panggil akar dua. Mana akar dua tu? Perempuan yang tergantung dengan lidah air panah tuai dalam mulutnya kerana ia perempuan tu menyakiti suami dengan lidah. Hanya mengepek ketuk suami dia, nya kata huduh ketuk suami dia, nya maki ketuk suami dia, hanya jeling ketuk suami dia, masai muka ketuk suami dia, semua tu dia panggil rupa deraka. Kalau masuk dalam deraka, gugur nafkah hari tu tok suami dia tak kena bui. Tu ingat molek tu. Orang perempuan ni mudah jadi deraka. Akar 3 tu tengok soal lagi. Akar 3 tu perempuan yang tergantung susu. Susu tu, susu dada tu. Reti dah tak ambil susu. Orang panggil kopek kalau orang panggil tak itu kan? Kopek dia atau susu dia. Kerana ia perempuan ni beri susu, yakni buih air susu dia tu. Kopek dia tu nyebui air susu, tidak izin suami. Yakni buih air susu dia tu kepada anak yang bukan anak suami. Kena buat itu. Tergantung susu kerana ia perempuan ni buih susu, yakni buih susu yang bukan anak tok suami. Dia beri susu bukan anak tok suami dia, yang ni bukan anak dia. Lepas tu tidak izin suami. Kopek dia 2 butir tu hak tok suami, duk dia. Ya pelik. Duk di perempuan.
Tapi hak tok suami tu. Dalil mana? Dalil kalau dia nak beri pek pada anak orang lain, bukan anak tok suami, bukan anak dia. Terhati kena izin suami dulu. Kalau suami tak izin, dosa besar. Sebab bagi Tuhan gantung kopek orang tino dalam ngaka, Nabi kata dia menyusu kepada bukan anak dia, sedangkan suami tak ada izin. Baru tengok kalau orang Arab ke, bui menyusu ni adat dia. Tengok Nabi tu, mak menyusu dia banyak mana? Berapa orang ada wak molok temeh? Mak menyusu Nabi semuanya ana dah? Wak molok tak berarti. Wak molok nanti nak makan saja. Tak itu. Orang panggil wak molok nak nanti makan gula sekati. Engkau tak ingat mak menyusu Nabi. Tu emen kata lapar buat apa? Tak ada cerak kot dia pun. Duk dengar hujung-hujung. Tu emen ni kata 7 apa? Jadi 2 mazhab tu baik. Hak mana betul Demo ni kata 7 mak menyusu Nabi. Demo ni kata lapar mak menyusu Nabi. Kena hak mana tu? Kena hak lapar. Lepas tu dalam hak lapar ni, hak awal sekali siapa dia menyusu? Aminah kena dengan Nabi. Amak dia ada. Aminah. Lepas tu mari hak nombor 2 siapa dia menyusu? Suhaibah. Merdeka hak Abu Lahab. Abu Lahab hari beranak tu dah. Tengok ilah tu setengah kata Suhaibah menyusu dulu kerana hari beranak tu Abu Lahab merdeka saya dia nama Suhaibah mungkin nyusu anak saudara aku hak baru beranak bukan merdeka saja, bukan susu saja. Abu Lahab wak mu'aluk sembelih tak sigat sembelih unta 100 unta ke. Jadi Abu Lahab wak mu'aluk dulu. Tapi dia bukan orang Islam. Tengok mu'aluk ni orang buat bukan orang Islam lagi buat. Data-data orang Islam kata tak boleh buat. Jadi pelong teruk aku tu. Kena mengaji weh siapa weh. Ada hak tak boleh buat mu'aluk tu kena mengaji weh siapa lah. Jangan weh tak siapa nyanyo. Tak itu ke? Jangan dia buat dalil kata mu'aluk ni Nabi tak buat, sahabat tak buat, tabi'in tak buat, tak boleh buat. Itu kaedah yang fasidah. Kaedah yang rusak di dalam perjalanan ahli sunnah. Ya tak boleh ambil alasan tu. Jangan duk peling tu. Tapi kalau tak saya buat, duk dia. Jangan rombok orang buat. Tu kalau kita tak temu, duk dia. Jangan duk kata mereka wak maulud ni besar-besar sangat. Tengah-tengah dia kata, pada wak maulud baik wak jamba, ya pergi pelagar dia. Gitu tunjuk dia tu jahil jangan. Hak akhir sekali orang menyusu ke Nabi ni siapa dia? Halimatus Sa'diyah. Ni orang hak akhir sekali ni. Orang hak akhir sekali menyusu ke Nabi Halimatus Sa'diyah, orang Taif dia tengok. Habis Taif dia hari ni buat tengok hebat lagi Taif ni. Jadi kena jaga orang perempuan ni hak bui menyusu, air susu dia banyak, kopek dia air susu banyak. Kalau nak bui anak lain daripada anak dia, daripada bukan anak tok suami dia, terhati kena izin tok suami dulu. Kalau tok suami benar bui isak pek dia, pek isteri dia, barulah isteri tu, orang perempuan tu boleh menyusu kepada anak orang lain daripada anak dia. Lepas tu kalau bui menyusu pada anak orang lain, kalau orang hak bui nyusu tu, dia panggil mak nyusu pula. Tapi syarat nak jadi nyusu ni, anak tu jangan lebih pada 2 tahun. Mana halus. Dan makan wiknya pada uruh 5 kali baru sabit anak nyusu dan mak nyusu. Kali itu pakak beringat orang perempuan di hari ni.
nak buih air susu hak kita duk di dada kita tu kepada anak lain pada tok suami, jangan buih kalau tok suami kita tak izin. Tapi hari ni banyak orang tak buih dah. Hanya makan susu lain. Janganlah. Haraplah orang perempuan hak dengar ni hak duk beranak lagi, kalau kita duk beranak lagi, jadi kena usaha buih anak boleh makan susu di dada. Kerana susu di dada lah susu yang tidak sebahak dan susu yang ada cukup di situ. Kita jangan berubah dalam perut anak kita benda-benda sebahak. Susu yang lain daripada susu dada ibu tu, susu nama tu nama ni tu masuk dalam sebahak. Molek kita jangan makan anak kita. Mana we makan susu di dada lah, anak kita molek dan anak kita cerdik dan anak kita cergah. Kena rela dia bersabar orang perempuan hak beranak, kena bui makankan anak kita tu susu di dada. Orang dulu-dulu kalau susu tak tubik, dia pergi panggil tok bidan menguruk rebak wi susu tubik, kerana nak wi makan anak tu hak cerak halalan thayyibah. Jadi ambil di sini pengajian kitanya, perempuan kena jaga air susu dia, kopek dia tu hak tok suami. Air susu dia tu kalau banyak, nak we makan lain daripada anak tok suami, tak leh. Hanya we makan ke anak tok suami tu. Pas kalinya banyak lagi orang perempuan kalau banyak lagi susu, anak makan lebih. We ke tok suami dia tak? We tok suami, jadi tok suami tak ada kena pergi kedai kopi. Tak itu kan? Pada mu kata, lama tu pasal nikah. Tak jadi anak susu, datuk suami dia tu besar. Tak itu kan? Syarat nak jadi anak susu, dia tu halau. Ni tok suami tu besar dah. Lebih pada syarat jadi anak susu dah. Boleh. Jadi kena, demo ni tak ada tubik banyak hari kedai kopi ni. Kawan cukup dah. Jadi boleh susu orang betina kawan ni. Ya susu dia tubik banyak. Kalau tak makan jadi punah pula tak itu kan. Hak ni sehat ni hak ni. Jadi anak pun sehat, pok pun sehat. Dia panggil jadi satakik kopian pula tak itu kan. Ekonomi payah ni, kerak pun murah, orang kayu pun murah, jimat-jimat itulah. Habis tu Nabi suruh pilih orang nak buat isteri tu hak pasal beranak. Dia pasal beranak dia tubik susu. Tu tak apa tu halal tu. Kalau kita pergi makan susu, teh susu, kopi susu nak beragai sakit perut dah. Ni tak sakit perut dah. Sehat. Anak pun sehat, tok suami pun sehat. Tak habis pun tujing lagi. Tujing dah, tak habis pun tujing. Kalau rasa banyak nah, boleh jual pula. Tu jadi laba tu. Tu jadi tu wak ekonomi pula. Tak itu ke? Habis itu. Kan itu balik orang perempuan kena jaga weh. Air susu dia tu hak tok suami. Nak bui kepada anak lain pada tok suami, kena minta izin di tok suami. Kalau tok suami bui, sela. Kalau tok suami tak bui, jangan. Itulah ajaran agama terhadap pada orang perempuan kena pakat cermat supaya orang perempuan selamat dunia dan akhirat. Habis itu.